Adun Bersatu Pulau Pinang tarik semula sokongan pada PH selepas kedua-dua mereka dilantik memegang jawatan di agensi kerajaan. Adun Bertam Khalid Mehtab Muhammad Ishak dan Adun Teluk Bahang Zulkifli Muhammad Lazim mengesahkan perkara itu dengan Malaysia Kini pagi ini. Ditanya alasan mengubah pendirian, Khalid mengatakan dia harus mengikuti arahan parti dan menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Saya akan dianggap sebagai anggota pembangkang selepas ini. Pendirian saya adalah saya bersama parti dan saya bersama Presiden Muhyiddin, katanya ketika dihubungi. Zulkifli memberitahu Malaysia Kini bahawa dia juga tidak diundang menghadiri Majlis Kerajaan Negeri sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula. Parti saya telah benar-benar menjadi pembangkang di Pulau Pinang, katanya. Semasa krisis politik susulan langkah Sheraton pada Februari lalu, kedua-dua adun itu telah bertemu dengan Ketua Menteri Chow Kon Yeow 2 kali untuk menyatakan sokongan mereka kepada Pakatan Harapan. Khalid baru-baru ini dilantik sebagai Ketua Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, sebuah agensi di bawah kerajaan pusat. Sementara itu, Zulkifli telah dilantik sebagai Lembaga Penasihat Mara Kop Sendirian Berhad, iaitu bahagian pelaburan Mara. Pertukaran sokongan mereka tidak mempengaruhi keseimbangan kuasa di Pulau Pinang, dengan Pakatan Harapan masih menguasai 35 daripada 40 kerusi DUN. Sementara itu, Chow enggan mengulas ketika ditanya berhubung status kedua-dua adun bersatu itu. Difahamkan kedua-dua adun bersatu itu belum memberitahu Speaker DUN Pulau Pinang, Lau Cho Kiang, mengenai peralihan sokongan mereka. Dalam perkongsian berita yang sama, AMK Pulau Pinang mahu dua adun kianat kosongkan kerusi. Fahmi berkata, Ketua Menteri Pulau Pinang perlu mengotakkan janji agar adun yang kianat mandat rakyat mengosongkan kerusi di bawah undang-undang anti lompat parti. Pemuda PKR AMK Pulau Pinang menggesa Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengambil tindakan undang-undang terhadap dua adun bersatu yang menarik balik sokongan mereka terhadap kerajaan negeri. Kedua-dua wakil rakyat berkenaan ialah Adun Bertam Khalid Mehtab Muhammad Ishak yang sebelum ini dilantik sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda, dan Adun Teluk Bahang Zulkifli Muhammad Lazim yang dilantik sebagai ahli jawatan kuasa penasihat Mara Corporation MCAC. Dengan pelantikan ini, mereka sudah menyatakan pendirian mereka yang kini lebih cenderung kepada kerajaan PN dan lebih cenderung kepada jawatan, kata Ketua AMK Pulau Pinang Fahmi Zainul dalam satu kenyataan. Beliau mengingatkan Chow untuk mengotakkan janji agar adun yang kianat dan berpaling tada daripada mandat rakyat mengosongkan kerusi mereka sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya kecil PRK. Selain itu, Ketua Menteri Pulau Pinang harus menyemak semula beberapa lagi adun dalam Pulau Pinang yang memihak dan menyokong kepada kerajaan PN secara langsung dan tidak langsung. Jika Ketua Menteri Pulau Pinang mengambil ringan dan sambil lewa terhadap pengkhianat-pengkhianat ini, maka Pulau Pinang juga tidak akan terlepas dari dijangkiti wabak kartel dan pengkhianat ini, katanya. Enakman Perlembagaan Negeri Pindaan 2012 merujuk kepada undang-undang anti lompat parti di negeri ini. Seseorang wakil rakyat perlu mengosongkan kerusi mereka jika melompat parti atau menjadi adun bebas sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Malaysia Kini telah menghubungi Chow dan Speaker DUN Pulau Pinang, Lau Cho Kiang, untuk mendapatkan respon. Sementara itu, Khalid memberitahu Malaysia Kini bahawa beliau bersedia menghadapi sebarang dengan tindakan. Jika kerajaan negeri mahu mengambil apa-apa tindakan, saya tidak boleh menghalang mereka daripada berbuat demikian, katanya ketika dihubungi. Zulkifli masih belum memberikan sebarang respons ketika berita ini ditulis. Mac lalu, kedua-dua mereka menyatakan sokongan kepada kerajaan negeri walaupun parti itu membuat keputusan untuk keluar daripada gabungan itu. Bagaimanapun, hari ini mereka memberitahu telah membuat keputusan untuk akur kepada keputusan parti dan menjadi wakil pembangkang di negeri ini.
Ini selepas kedua-dua mereka menerima jawatan dalam agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Masih dalam perkongsian berita berkaitan, dua adun bersatu lupa mereka jadi YB kerana PH. Marzuki berkata kedua-dua adun bersatu Pulau Pinang itu juga telah memilih untuk mengutamakan jawatan dan mengabaikan mandat rakyat. Dua adun bersatu Pulau Pinang yang menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional PN tidak meminta pandangan mengenai jawatan yang ditawarkan kepada mereka oleh Kerajaan Persekutuan, kata Pengerusi Bersatu Pulau Pinang, Marzuki Yahya. Marzuki berkata Khalid Mehtab Ishak Bertam dan Zulkifli Muhammad Lazim Teluk Bahang beralih arah walaupun telah menyatakan sokongan sebanyak 2 kali kepada Ketua Menteri Chow Kon Yeow ketika Bersatu diumumkan keluar dari Pakatan Harapan PH pada bulan Mac lalu. Mereka telah memilih untuk mengutamakan jawatan sementara meninggalkan mandat rakyat. Marzuki kepada Malaysia Kini. Marzuki merujuk kepada pelantikan Khalid sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Perda, sebuah agensi diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Manakala Zulkifli dilantik sebagai ahli jawatan kuasa penasihat MARA Kop Sendirian Berhad yang merupakan cabang pelaburan MARA. Marzuki berkata kedua-dua mereka lupa bahawa kerjasama dengan PH pada pilihan raya umum 2018 telah membawa kemenangan kepada mereka sehingga bergelar wakil rakyat. Perkembangan terbaru itu menyaksikan 5 adun Pulau Pinang kini menyokong pembangkang, termasuk 2 daripada UMNO dan 1 daripada PAS, manakala 35 adun lagi menyokong kerajaan PH. Secara rasmi Marzuki berkata Bersatu di Pulau Pinang adalah mesra PH. Saya tak ada apa nak cakap lagi, tetapi sebagai pengerusi negeri Pulau Pinang, saya akan sentiasa berpegang kepada prinsip yang kami tetap bersama Pakatan Harapan. Kenyataan mereka bahawa mereka telah menerima jawatan persekutuan dan mengisytiharkan diri mereka sebagai pembangkang di negeri ini adalah keputusan peribadi mereka sendiri, tegas Marzuki. Kedudukan Marzuki sebagai Setiausaha Agung parti itu sendiri kini dipertikaikan apabila beliau dipecat oleh Muhyiddin pada Mac selepas Presiden Bersatu itu tidak sehaluan dengan Dr. Mahathir Mohamad. Tidak dapat dipastikan sekiranya kerajaan PH akan mengambil tindakan terhadap kedua-dua adun Bersatu berkenaan memandangkan Pulau Pinang telah meluluskan Undang-Undang Anti Lompat Parti pada tahun 2012. Tindakan kedua-dua adun itu bermakna pilihan raya kecil boleh diadakan di kawasan yang terlibat. Malaysia kini telah menghubungi Chow dan sedang menunggu jawapan beliau. Speaker Dun Low Chu Kiang masih belum diberitahu mengenai perubahan kerusi dalam Dun yang akan bersidang lagi pada bulan November. Dalam perkembangan yang lain, Azmin 9 bekas MPP KR belum serah borang sertai Bersatu, kata Marzuki. Marzuki juga berkata bahawa dia difahamkan tidak ada sebarang permohonan dibuat kumpulan Azmin untuk menjadi ahli. Bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali dan 9 lagi ahli parlimen yang meninggalkan parti itu belum menyerahkan borang keahlian untuk menyertai Bersatu, kata Marzuki Yahya. Marzuki yang merupakan Setiausaha Agung Bersatu yang dilantik Dr. Mahathir Mohamad namun dipecat oleh Muhyiddin Yassin berkata demikian selepas Muhyiddin mengesahkan bahawa kumpulan Azmin telah menyertai Bersatu secara rasmi. Saya sendiri menanyakan kepada Azmin mana borang keahlian dan tidak ada respon sehingga ke hari ini yang saya difahamkan tidak ada sebarang permohonan untuk menjadi ahli. Cuma yang ada pengumuman daripada Presiden sendiri mengatakan mereka ini dah masuk ahli. Jadi kita nak tanyalah, kalau mereka dah jadi ahli, mestilah kena ada nombor ahlinya. Dia pasti tahulah dia duduk di bahagian mana, dia duduk di cawangan mana. Sampai hari ini kita tak menerima apa juga borang ataupun permohonan daripada Azmin dan rakan-rakannya untuk menyertai Parti Bersatu, katanya dalam satu forum atas talian di Facebook Pemuda Bersatu Armada malam tadi. Ketika langkah Sheraton pada Februari, Malaysia kini memetik sumber rapat Muhyiddin yang berkata bahawa Azmin dan 9 yang lain telah menyertai Bersatu. Muhyiddin kemudian sahkan penyertaan Azmin
dan 9 ahli parlimen itu ketika sidang media pada 11 Mac selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet pertama. Ya, permohonan mereka telah diterima Majlis Tertinggi Bersatu, kata Muhyiddin dalam sidang media itu. Selain Azmin, 9 ahli parlimen yang lain ialah Zuraida Kamaruddin Ampang, Saifuddin Abdullah Indrah Mahkota, Kamaruddin Jaafar Bandar Tun Razak, Mansur Othman Nibong Tebal, Rashid Hasnon Batu Pahat, Ali Biju Seratok, Willy Mongin Puncak Borneo dan Jonathan Yassin Ranau. Santara Kumar, ahli parlimen Segamat, difahamkan akan menjadi ahli Bersekutu Bersatu. Untuk rekod, Marzuki merupakan Setiausaha Agung Bersatu sehingga 18 Mac sebelum Muhyiddin melantik diri sendiri sebagai pemangku pengurusi, seterusnya melantik Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung yang baru. Bagaimanapun, pengurusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad membantah pemecatan Marzuki dan menyifatkannya sebagai tidak sah kerana tidak dibincang dengannya. Bersatu kini berpecah kepada dua kumpulan yang diketuai oleh Mahathir dan Muhyiddin susulan perselisihan kedua-dua pemimpin parti itu, sama ada berpihak kepada Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Sementara itu, Marzuki menegaskan bahawa Bersatu tidak pernah meninggalkan Pakatan Harapan sejak awal, walaupun terdapat kenyataan dari pelbagai pemimpin Bersatu sebaliknya. Dia berkata ini kerana kenyataan seperti itu bertentangan dengan keputusan Majlis Tertinggi Bersatu yang telah direkodkan dalam minit mesyuarat. Ketika mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada pagi 23 Februari, keputusannya adalah untuk memberi kepercayaan kepada Mahathir untuk meminta sama ada parti itu harus meninggalkan Pakatan Harapan atau sebaliknya. Walaupun begitu, para pemimpin Bersatu bertemu dengan pemimpin PKR yang diketuai Azmin Ali di Hotel Sheraton malam itu, yang seterusnya membawa kepada gerakan politik yang membawa kepada kejatuhan kerajaan pimpinan PH. Dalam forum malam tadi, Marzuki juga menyentuh kekeliruan berhubung pengumuman beliau bahawa Majlis Tertinggi Bersatu sebulat suara mengambil keputusan untuk meninggalkan PH. Marzuki memberitahu bahawa sebelum pengumuman pada 23 Februari, dia berkata bahawa dia telah meminta Muhyiddin untuk menangguhkan pengumuman keluar dari PH sementara dia berbincang dengan Mahathir. Saya minta tangguh sebentar, beri peluang untuk saya berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir untuk berbincang tentang soal keputusan ini. Tetapi amat malang dalam perjalanan saya ke kediaman Dr. Mahathir, saya telah menerima WhatsApp yang mana kenyataan telah dikeluarkan oleh Presiden yang mana keputusan untuk kita keluar daripada PH itu berlaku. Itu bukan keputusan mesyuarat, tetapi sebagai Setiausaha Agung, saya akur juga dengan apa juga keputusan Presiden dan saya mengeluarkan kenyataan berlandaskan apa yang dinyatakan oleh kenyataan sebelah petang, katanya. Untuk rekod, Muhyiddin berkata keputusan untuk meninggalkan PH dibuat pada mesyuarat khas parti yang diadakan pada 23 Februari, manakala Marzuki pada 25 Februari memberitahu pemberita bahawa meninggalkan PH adalah keputusan yang sebulat suara oleh Majlis Tertinggi Bersatu. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Bantu channel ini untuk mencapai jumlah subscriber sebanyak 50,000 menjelang akhir tahun 2020 ini. Maka dengan itu jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Terima kasih.